Suami kena tolong. Dia cerita pula kat laman sosial ni. Semualah kat I buat. I tak buat apa. Kerja I shopping aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Janji pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan info tapi bermanfaat. Baik, saya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Azam Al-Kankari. Ya, sihat Datuk Wah, dah pakai kod sekarang. Mesti. Alhamdulillah. Ya. Nak tanya, dalam kehidupan kita ni, daripada mata turun ke hati. Betul. Daripada hati kita membawa kepada perasaan cinta, dan akhirnya daripada single kita mendirikan rumah tangga. Double pula. Double mendirikan rumah tangga, dan kita ada tanggungjawab masing-masing. Tapi saya nak tanya, dalam kehidupan kita ni, kehidupan hari-hari ni, adakah benda tu sebagai suami isteri mesti kita kongsi semua perkara, ataupun ini hak orang lelaki, ini hak orang perempuan, ini orang lelaki buat, ini orang perempuan buat? Baik, sebenarnya Datuk, dalam kalau kita lihat satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Kalau nak cari pasangan, nak cari isteri, carilah dari segi hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dan Nabi kata yang paling utama adalah agamanya. Bila mana agama isteri itu baik, maka rumah tangga akan baik. Sebab apa? Orang yang mantap agamanya, dia akan tahu apa peranan dia. Isteri kena tahu peranan dia di rumah. Bukannya hanya sekadar menjadi isteri, waktu yang sama apa fungsi dia di rumah. Dan suami juga kena tahu apa peranan dia. Itu sebab zaman Datuk, saya tak tahu Datuk dulu waktu berkahwin ada tak kursus perkahwinan? Ada. Berapa puluh tahun dulu dah ada kan? Ada. Sekarang pun ada juga. Tapi itu sebab kursus perkahwinan ni kita hanya kursus 2 hari je lebih kurang. 2 hari je tapi untuk hidup selama-lamanya. Bayangkan kita pergi haji pula, kursus bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi hanya untuk menunaikan haji 40 hari saja. Jadi maknanya apa? Kursus perkahwinan ini bukan 2 hari je patutnya. Sepanjang masa. Ini yang penting. Kerana apa? Nak tambah ilmu supaya tahu apa peranan isteri dan peranan suami. Kadang-kadang ada orang bertengkar dalam sosial media. Dia bertengkar mengatakan, sepatutnya kami ni orang perempuan kahwin dengan orang lelaki kena siapkan semua, termasuk orang gaji, tukang bayar. Tak, dari segi Islam macam Betul. tu kan? Baik, sebenarnya dari segi nafkah, kita kena faham. Nafkah suami ni dia perlu sediakan tempat tinggal. Dia perlu sediakan makan, minum. Waktu yang sama dia perlu sediakan segala perasaan dan sebagainya. Nafkah bukan saja batin je Datuk. Nafkah zahir tu kena sediakan. Dan batin ini bukan hanya minta maaf cakaplah urusan dalam bilik, tapi batin juga adalah perasaan. Batin juga adalah emosi pasangan kita. Bayangkan kalau kita tinggalkan isteri kita di rumah. Suami pergi kerja keluar. Akhirnya isteri kita kat rumah stres. Sebab apa? Banyak kerja nak urus sebagainya. Tolonglah. Suami kena tolong. Aku lelaki lah. Takkan aku nak tolong buat kerja rumah. Yes. Basuh pinggan aku nak buat. Itu masalah pemikiran orang kita, Datuk. Pemikiran orang kita kata, lelaki kerjanya mesti di luar. Betul. Tetapi apa salahnya? Isteri kita tolong masak, kita tolong basuh pinggan. Isteri kita tolong sidai baju, kita tolong jaga anak. Jadi inilah dikatakan Ustaz, dalam perkahwinan, kena jaga benda ni. Ustaz, saya ni lelaki. Ya. Kalau katakan orang sebelah nampak saya sidai baju, takkan semua Apalah mengata, queen control. Memanglah. Itu orang cakap. Saya cakap mudah aja. Peduli apa orang nak kata. saya nak jaga maruah saya. Datuk, peduli apa orang nak kata, fikir apa yang Allah kata. Pastinya Nabi SAW sendiri bersama dengan isteri Nabi uli tepung buat roti bersama. Dan inilah yang Nabi tunjuk kepada kita. Jadi apa salahnya kalau orang tengok, queen control ke dia ni? Relax. Ini tanda kita sayang isteri kita. Kita nak isteri kita ini menjaga kita sehingga kita tua. Ustaz, Ya. okey, saya sebagai ketua keluarga lah kan. Saya dah kerja, cari makan dekat luar. Saya dah balik petang. Habis balik rumah saya kena buat kerja balik. Isteri buatlah semua. Kenapa saya nak tolong? Menarik, Datuk. Sebenarnya inilah dikatakan rumah tangga. Rumah tangga ni dia ada 2K, Datuk. Pertama, komunikasi. Kedua, kongsi. Komunikasi ni kena sentiasa berhubung. Hari ni, tiap-tiap hari kena bercakap dengan pasangan kita. Itu komunikasi. Bincang elok-elok. BBB, benda boleh bincang. Apa nak gaduh-gaduh? Ini masalah orang kita. Komunikasi. Rumah tangga rosak kerana kurangnya komunikasi. Yang kedua, kongsi. Kongsi ni kongsi kerja, kongsi sama. Contoh, suami kata, macam Datuk cakap lah, kita ketua keluarga, penat lah. Balik rumah kita, bang tolong kat ni, bang tolong. Biasalah, pasang gas pun kita yang pasang. Betul tak Datuk? Kan? Bang tolong ni, kita penat. Waktu yang sama, kita jangan lupa isteri kita juga daripada celik biji mata sampai dia kejam biji mata, dia juga penat menguruskan rumah tangga, anak-anak di rumah.
Adakah dengan berkongsi kerja-kerja kat rumah itu akan mengeratkan silaturahim kasih sayang tu, Ustaz? Sangat, Datuk. Cuba bersalah je kan, sambil-sambil basuh pinggan, isi kat sebelah, cuit-cuit, cuci air, kan seronok. Jadi itulah cara. Cakap, apa benda ni kan? Dah cukup je cuit, nanti anak tengok. Macam mana? Tak apa, biar anak dia tahu rupanya ayah dia tu, suami kepada mak dia tu, sayang mak dia. Kita nak begini, Datuk, supaya apa? Anak-anak nampak, oi, dulu bapa aku tolong mak aku, tolong kemas rumah dan sebagainya. Dan tak mustahil anak kita itu juga akan membesar nanti, dia akan bantu pasangan dia, dia akan bantu isteri dia. Dan pastinya kita kena faham bahawa suami ke isteri ke, kita kena saling bersama. Memang tak nafi suami kecil rezeki dan sebagainya, tapi di rumah apa salahnya cuti-cuti tolonglah. Saya mencari nafkah, saya dapat duit banyak, lepas tu saya longgokkan duit kepada isteri saya. Pandai-pandailah kau nak menguruskan kerja rumah ni. Kau nak ambil, sekarang kan dah ada maid online. Betul. Itu online, beli barang online. Kenapa bila saya balik rumah kau nak menyusahkan aku lagi? Datuk kena faham satu konsep dipanggil moment. Faham moment? Ni cakap orang putih kan? Kan? Maknanya bibit itu. Walaupun duit, Datuk, duit tidak boleh beri kebahagiaan. Duit tidak boleh berikan kesenangan. Tetapi dengan duit akan mendatangkan kesenangan. Tapi duit bukan segala-galanya. Ada orang kaya, duit berkepuk-kepuk, berbilion-bilion duit dia. Tetapi hatinya tidak tenang. Itu sebab Allah Ta'ala kata dalam surah Ar-Rum ayat 21, antara kebesaran Allah adalah bila mana diberikan pasangan-pasangan untuk kita berkahwin, untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Apa makna sakinah, Datuk? Sakinah ini maknanya adalah ketenangan. Mawaddah ini apa maknanya? Mawaddah ini adalah kebahagiaan. Dan rahmah ini apa dia? Rahmah ini adalah kasih sayang. Kalau tiga benda ni tak ada rumah tangga, maka itu bukan perkahwinan, tapi tekanan. Okey. Ustaz, kalau suami ni dia pemalas. Okey. Pemalas nak membantu. Okey. Faham? Ada jenis yang pemalas. Betul? Dia bukan balik suami je Datuk, isteri pun sama. Adakah berdosa perkara begini dalam satu rumah tangga? Sebenarnya malas ini adalah sifat manusia. Dan malas ini kita perlu ubah. Kerana malas ini kita takut dia menghampiri pada perkara yang boleh merosakkan keimanan kita. Contoh, malas solat, malas beribadah. Dan inilah akan merosakkan. Dan akhirnya tanggungjawab terabai, maka boleh mendatang kepada dosa. Adakah menguruskan rumah tangga itu bersama-sama itu juga ibadah? Betul, sangat setuju Datuk. Kerana apa? Bila apa yang kita lakukan, apa syarat ibadah Datuk? Pertama, mesti niat kerana Allah. Kedua, mesti apa? Mesti tidak melanggar hukum syarak. Contoh, tolong isteri sidai baju. Tolong isteri lipat baju. Tolong isteri cebok anak berak. Contohlah kan, cakap kat sini kan, kita santai-santai ni. Anak kita, bang, tolonglah bang, saya tengah sidai baju ni. Tu anak tu dah memerut je, meneran dia tu. Gila, tolong. Kita sebagai suami, tak salah. Tolong bersihkan. Dan inilah tanggungjawab suami. Sebenarnya memberikan bukan saja nafkah dari segi zahir, tetapi nafkah dari segi batin untuk memberikan ketenangan emosi dan tidak memberikan tekanan kepada pasangan kita. Tapi kadang-kadang ada juga saya tengok dekat dalam social media, tengok dia isteri dia mengarahkan suami dia ambil kesempatan. Boleh ke isteri mengambil kesempatan dengan suruh suami buat semua kerja ni? Itu sebab dia kena check and balance. Dalam rumah tangga ini kita perlu ada semak dan imbang. Contoh, janganlah isteri ambil kesempatan, tengok. Dia cerita pula kat laman sosial ni, dia beritahu kawan-kawan dia. Tengok, lelaki I, semua lelaki I buat. I tak buat apa, kerja I shopping aja. Contoh kan. Mana kerja I shopping je. Apa dia bagi duit I, berkepuk-kepuk. I tak ada buat apa pun, semua lelaki I buat. Dan ini sebenarnya kalau boleh mendatangkan keaiban kepada suami dia, maka dia boleh jatuh kepada dosa. Itu sebab kita ni biarlah mencari pasangan yang boleh berdikari. Mana tak kira suami ke isteri, kerja kena bersama. Dan pastikan suami, kita nak isteri melayan kita dengan baik, waktu sama isteri juga perlu melayan suami dengan baik. Kadang-kadang kita mengharapkan suami layan baik, kita nak suami buat surprise, kita nak isteri kita buat surprise, tapi kita tak pernah pun buat surprise kepada pasangan kita. Masa kita berkenalan, masa kita bercinta, kita ada tolak dan ansur. Menjaga perasaan masing-masing sebagai pasangan kekasih. Betul. Kenapa tidak apabila sudah bersuami isteri, kita menjaga silaturahim seperti mana kita berkenan masa kita bercinta. InsyaAllah apa yang kita bincangkan pada hari ini secara santai memberikan impak yang betul besar supaya kita berfikir secara dalam keluarga yang bagaimanakah kita perlukan dalam kehidupan kita. Ingat, jangan kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati, PM tepi. Janji happy. Sembang Viral kembali esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada mereka yang bukan Islam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bye. Alhamdulillah.